Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Cikgu ucapkan kepada semua murid. Okey, Alhamdulillah kerana kita dapat berjumpa lagi dalam sesi pengajaran PDPR Mata Pelajaran Sejarah tahun 4. Okey, hari ini cikgu akan mengajar kamu unit 1 mengenali sejarah dan subtopiknya ialah sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah. Okey, kita pergi yang seterusnya. Okey, ini tajuk pada hari ini iaitu sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah. Okey, untuk makluman murid-murid, tajuk ini adalah tajuk yang terakhir dalam ataupun di bawah unit 1 iaitu mengenai sejarah. Ini adalah subtopik yang terakhir. Jadi insya-Allah pada minggu hadapan kita akan melangkahlah ke tajuk yang baru ataupun unit yang baru itu ataupun unit kedua. Okey, kita tengok apakah isi pelajaran bagi tajuk sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah. Okey, cikgu akan bagi penerangan sikit mengenai sebab dan akibat nak bagi kamu jelas mengenai sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah. Okey, setiap peristiwa sejarah ataupun setiap peristiwa sejarah yang berlaku dalam dunia ini ia mempunyai sebab dan akibat. Maksudnya apa saja peristiwa yang berlakunya dia mesti ada sebab ataupun mengapa ia berlaku dan akibat ataupun kesan sama ada baik atau buruk ataupun positif atau negatif daripada peristiwa yang berlaku itu. Okey, yang kedua pula ialah kajian tentang sebab dan akibat ini ia memudahkan pemahaman kita terhadap peristiwa sejarah. Ya, memang benar murid-murid. Kajian mengenai sebab dan akibat ini ia sebenarnya memudahkan kita lah untuk lebih memahami sesuatu peristiwa sejarah yang berlaku. Okey, dan yang ketiga pula ialah ia juga akan menimbulkan perasaan ingin tahu tentang mengapa, bagaimana dan kesan peristiwa sejarah yang berlaku. Betul tu. Peristiwa sejarah yang berlaku ni dia sangat berkait rapat dengan tiga perkara iaitu mengapa. Mengapa ni adalah sebab lah sebab bagaimana ataupun cara peristiwa itu berlaku dan kesan ataupun akibat lah peristiwa sejarah yang berlaku. Tiga perkara ni dia berkait rapat dengan peristiwa sejarah yang berlaku macam kesan peristiwa tu. Kesan tu contohnya peristiwa yang berlaku pada suatu masa lalu selalunya akan memberi kesan lah kepada masa hadapan lah masa hadapan. Okey, kita pergi yang seterusnya. Okey, di sini cikgu akan bagi contoh sebab dan akibat peristiwa sejarah. Cikgu dah buat ataupun nak bagi kamu contoh 3 contoh. Cikgu akan bagi contoh yang pertama ini Okey. Kita tengok yang pertama. Apakah peristiwa pertama? Okey, peristiwa pertama ni murid mendapat pujian. Okey murid dia mendapat pujian. Pujian atau hadiah daripada guru ni, peristiwa yang pertama. Kan? Okey, itu peristiwa dia. Peristiwa dia murid mendapat pujian atau hadiah daripada guru. Okey, apa sebab? Apa sebab murid tu mendapat hadiah ataupun pujian daripada guru? Sebabnya ialah murid tu mendapat markah tertinggi dalam kuis sejarah. Itulah sebabnya. Okey, kemudian apakah akibat murid tu mendapat pujian? Akibat atau kesan jadi apabila murid tu mendapat hadiah ataupun pujian, dia menjadi lebih bersemangat untuk belajar lebih bersungguh-sungguh. Itu contoh yang pertama, sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah. Okey, kita pergi yang contoh yang kedua. Okey, ini adalah contoh sebab dan akibat peristiwa sejarah yang kedua Okey, okey kita tengok peristiwa yang kedua ni. Okey, contohnya Ahmad dimasukkan ke hospital. Ni peristiwa yang kedua ni. Ahmad dimasukkan ke hospital. Apa sebab dia dimasukkan ke hospital? Sebab dia kerana Ahmad jatuh semasa menunggang basikal. Sebab itulah dia dimasukkan ke hospital sebab dia jatuh semasa menunggang basikal. Jadi apa akibatnya ataupun jadi apa kesannya kepada diri dia? Dia tidak dapat
hadir ke sekolah selama seminggu. Itulah sebab ataupun akibat kerana akibat daripada peristiwa dia dimasukkan ke hospital. Jadi Ahmad tidak dapat hadir ke sekolah selama seminggu. Okey, itu contoh yang kedua. Kita tengok pula contoh yang ketiga. Okey, ini pula adalah contoh yang ketiga, sebab dan akibat peristiwa sejarah. Okey, kita tengok apa peristiwa yang ketiga ni. Okey, peristiwa ketiga ni ialah kemerdekaan Tanah Melayu pada tanggal 31 Ogos 1957. Tengok. Peristiwanya kemerdekaan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957. Kenapa Tanah Melayu mendapat kemerdekaan pada tanggal itu? Kerana ataupun sebabnya ialah British ataupun Britain telah menjajah tanah Melayu. Bila dia dijajah, kemudian negara kita pun mendapat kemerdekaan pada tanggal 31 Ogos 1957. Sebabnya kerana British telah menjajah negara kita sejak tahun 1786. Apakah kesannya atau akibatnya? Rakyat berjuang untuk membebaskan tanah Melayu daripada penjajah. Tengok. Ini sebab dan akibat dari peristiwa kemerdekaan itu. Jadi senang cerita, berdasarkan 3 contoh yang cikgu bagi pada kamu tadi ialah setiap peristiwa sejarah itu dia mesti ada penyebabnya ataupun sebablah mengapa ia berlaku kan. Kemudian last sekali dia mesti ada kesan ataupun akibat daripada peristiwa itu yang berlaku kan. Dia mesti tak dapat lari daripada dua benda ni, sebab dan akibat. Tak ada peristiwa yang berlaku tanpa sebab, tanpa akibat. Itu yang cikgu nak kamu faham pada hari ini. Okay, kita pergi yang seterusnya. Okey. Kamu dah belajar mengenai sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah pada hari ini. Jadi secara rumusannya kamu telah menamatkanlah unit 1 ini itu mengenali sejarah, sebab kamu dah belajar pada minggu awal dulu. Kamu dah belajar mengenai maksud sejarah, kamu dah belajar mengenai sumber sejarah, kamu dah belajar mengenai kaedah pendidikan sejarah. Kamu belajar mengenai ruang dan masa, dan tajuk hari ni subtopik hari ni ialah sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah. Mana kamu dah cover lah satu topik kamu mengenali sejarah. Jadi cikgu nak jelas kepada kamu, apa kepentingan kamu mempelajari sejarah ni kan? Apa sebab kamu kena belajar sejarah ni sebab ni apa? Okey, kita tengok yang pertama. Yang pertama kerana dapat mengambil iktibar ataupun pengajaran daripada peristiwa masa lalu. Memang betul. Peristiwa masa lalu tu sebenarnya dia menjadi cerminan sebenarnya. Cermin kita boleh tengok. Ibarat macam video jugalah. Kita tengok peristiwa yang dah berlaku pada masa lalu. Contoh kalau peristiwa masa lalu tu peristiwa yang pahit lah ataupun satu peristiwa pahit, duka kan. Kita boleh jadikan sebagai pengajaran supaya kita tak ulangi semula peristiwa dulu, ataupun kita tidak ulangi apa kesilapan yang telah dibuat oleh generasi terdahulu kan. Itulah kepentingan belajar sejarah. Kita dapat rujuk peristiwa yang pernah berlaku pada zaman dahulu. Jadi kita ambil panduan, ambil pengajaran supaya kita dapat melangkah dengan lebih cemerlang pada masa depan. Okey, yang kedua, peristiwa silam boleh dijadikan panduan atau inspirasi untuk berusaha mencapai kecemerlangan pada masa depan. Selain daripada peristiwa ataupun kisah pahit pada masa zaman dahulu, peristiwa silam yang cemerlang ataupun yang baik contohnya generasi terdahulu telah mencapai kecemerlangan kan pada zaman dahulu kan. Jadi ia boleh jadikan sebagai contoh panduan kepada kita lah, generasi muda ni, untuk mencontohi pencapaian generasi dahulu, untuk kita mencapai kecemerlangan sama atau setara dengan mereka ataupun lebih baik daripada mereka. Itulah pentingnya belajar sejarah. Cikgu ambil satu contoh lah. Macam kita bawa kereta. Kereta kita ada side mirror kan, cermin pandang belakang kan. Kereta kita bawa ke depan kan. Kita nak menuju ke depan kerana kita nak pergi ke destinasi kan. Jadi kita anggap kereta ni menuju ke depan tu ibarat kita nak melangkah ke masa depan. Tapi kena ingat, sekali-sekala kita kena pandang belakang juga. Betul tak? Kena pandang belakang juga kerana contohnya untuk reverse kan. Untuk reverse, kita kena tengok
belakang. Nak tengok kereta di belakang atas faktor keselamatan. Jadi kita anggap cermin side mirror tu, cermin pandang belakang tu kita anggap sebagai sejarah lah. Sebab ketika kita nak melangkah ke hadapan ataupun nak melangkah masa depan, kita sesekali kena rujuk juga ke belakang. Belakang tu maksudnya sejarah lah. Sebagai panduan yang baik, yang buruk, yang baik semua kita ambil untuk kita mengambil iktibar lah. Kan yang baik kita jadikan sebagai inspirasi, panduan. Sementara yang pahit pula kita jadikan sebagai pengajaran. Itulah kepentingannya mempelajari sejarah sebagai panduan kepada kita untuk melangkah ke masa hadapan. Okey, seterusnya. Okey, latihan untuk kamu pada hari ini. Kamu dah belajar mengenai sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah. Jadi pada hari ini, latihan yang kamu akan buat adalah cikgu nak kamu buat sebab dan akibat suatu peristiwa sejarah yang pernah berlaku kepada diri kamu. Cikgu nak kamu ingat balik apakah peristiwa yang pernah berlaku lah. Ambil satu contoh je, cikgu nak satu contoh je. Satu peristiwa yang kamu ingat. Tak kisah peristiwa suka atau duka, pahit atau manis. Tapi yang penting peristiwa itu adalah peristiwa yang benar-benar berlaku. Kerana sejarah ni adalah satu peristiwa yang benar-benar berlaku pada masa lalu. Kamu ambil satu contoh je. Kalau ada murid yang nak buat lebih, dia nak buat satu peristiwa duka, peristiwa suka, pahit manis boleh. Nak buat dua pun boleh, nak buat lebih boleh. Tapi semuanya kena ada satu. Kamu ingat balik apa peristiwa yang pernah berlaku pada diri kamu. Lepas dah tahu peristiwa tu, kamu buat apa sebab berlaku peristiwa itu. Kemudian apakah akibat ataupun kesan daripada peristiwa itu. Kamu boleh rujuk balik contoh-contoh yang cikgu bagi. Kamu boleh tonton semula video ni lah selepas ni. Okey, itu yang cikgu nak kamu buat. Okey, selepas ni, selepas habis kamu tutup video ni, cikgu akan upload lah nota dan latihan ni. Kamu boleh buat dalam buku latihan sejarah. Okey murid faham Okey, kita pergi yang seterusnya. Okey murid-murid, kita dah sampai ke penghujung sesi pengajaran PDPR sejarah. Jadi cikgu harap kamu faham topik pada hari ini yang cikgu ajar kepada kamu, iaitu sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah. Jadi kamu dah cover semua subtopik dalam unit 1 iaitu mengenali sejarah. InsyaAllah pada minggu depan kita akan belajar topik baru iaitu unit 2 lah InsyaAllah. Jadi untuk hari ini sampai di sini sajalah pertemuan kita Cikgu harap kamu dapat jaga kesihatan kamu dan supaya kita dapat jumpa lah pada minggu depan Okey, sekian, terima kasih murid-murid.